Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak sembang-sembang sikit lah pasal penggunaan GIS di sekolah. Okey. First kali kita kena tahu apa itu GIS. Okey, GIS adalah satu sistem maklumat yang boleh menyimpan, memapar, menganalisis dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data spasial iaitu data ruang lah. Okey, kat Malaysia ni sekolah kalau kita dapat tengok lah sekolah kat Malaysia ni penggunaan GIS ni kurang diberikan penekanan kepada murid. Satu lagi disebabkan kekurangan teknologi komputer dekat sekolah ni. Kalau ada pun dekat sekolah tak bernampung untuk semua murid lah. Kalau ada pun kadang-kadang ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Lepas tu dengan kekurangan penggunaan teknologi komputer ini, dia komputer dalam PDP pula, dalam PDP geografi kat negara kita ni, dia menghadkan populariti geografi sebagai aspek yang teknikal. And then penggunaan komputer dan kaedah pembelajaran inquiry secara serentak mampu menarik minat pelajar dengan penggunaan macam kita tahulah. Budak-budak ni kalau belajar, kalau macam chalk and talk je pun tak seronok juga macam kita lah. Kalau lecturer ajar cakap je, tak ada aktiviti pun, kita sebagai student pun tak seronok. Macam tu jugalah budak-budak sekolah. So, contohlah kalau kita pakai kaedah ni dengan menggunakan komputer, menggunakan aplikasi GIS atau sebagainya untuk pembelajaran murid dalam mata pelajaran geografi ni, mungkin mereka akan lebih minat dengan mata pelajaran geografi ni lah. Nak lagi kalau kita buat pengajaran yang sebegini menggunakan komputer, belajar GIS, cara-cara nak pakai GIS macam tu. And then seterusnya, dia ni secara tak langsung akan dapat menarik minat pelajar atau murid tu untuk belajar. Untuk belajar geografi. Kadang-kadang murid ni pengalaman saya yang saya belajar dulu masa sekolah geografi, saya rasa macam alah, bosannya geografi ni. Kenapa dia cikgu ajar macam ni? Asyik-asyik kena buat latihan. Lepas tu kena tulis nota lagi. Bosan. Asyik-asyik benda yang sama. Lepas tu, kalau bagi saya, kalau guna GIS ni dalam mata pelajaran geografi, mungkin akan menarik minat. Memang menarik minat diorang. Diorang akan senang nak skor mata pelajaran ni. So, taklah diorang anggap mata pelajaran geografi ni membosankan. Macam tu. And then kalau kita guna GIS ni di dalam kelas, ia berperanan GIS di dalam kelas berperanan sebagai ABM. ABM tu alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar yang berkesan di samping menjadi satu sistem maklumat yang boleh digunakan oleh pelajar dan guru untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang berkaitan dengan ruangan. Macam tu. Tetapi malangnya dekat Malaysia ni, bukanlah dekat Malaysia, dekat Malaysia, sekolah-sekolah kat Malaysia ni, GIS ni belum diimplementasikan lagi dekat sekolah atau digunakan. Dia tak macam dekat luar negara, macam kat luar negara, macam negara-negara New Zealand, Australia, Jamaica, Finland dan
ada lagi lah sekolah-sekolah kat luar negara yang menggunakan GIS ni. Pelajar kat sekolah di luar negara boleh menggunakan GIS dalam pembelajaran mereka. So macam kat sini diorang tak terhad kepada pembelajaran di dalam buku teks je. So dia akan luas sikit daripada pembelajaran mereka. And then untuk kat Malaysia ni, dia mempunyai beberapa lah kekangan atau masalah yang dihadapi lah untuk melaksanakan GIS di sekolah. Antara faktor pertama ialah kemahiran data, teknologi, masa dan sukatan pelajaran dan sistem pendidikan yang sedia ada. Disebabkan sistem pendidikan yang sedia ada ni macam yang dalam sukatan dalam buku teks, cikgu-cikgu kebanyakannya kat sekolah pun diorang mengikut je sukatan apa yang ada dalam buku teks tu, mengikut bab-bab. So diorang diorang takkan ajar luar daripada bab yang di dalam buku teks tu lah. Macam tu. And then seterusnya guru-guru lama, ada juga yang guru-guru veteran. Diorang yang macam mana nak cakap, dia kurang pengetahuan IT. Dengan kurang pengetahuan IT ni, jadi susahlah untuk diorang nak implementasi, nak menggunakan GIS ni dekat murid-murid. And then seterusnya pula, guru menghadapi kesukaran untuk mengintegrasi GIS dalam PDP disebabkan sukatan pembelajaran yang sedia ada, yang tak ada pun berasaskan GIS. Paling-paling pun benda-benda basic je lah. Benda-benda basic kat dalam buku tu. Pasal GIS ni rasanya tak ada kot. Ke ada, mungkin kurang lah. Kalau ada pun kurang. Okay, situasi kat Malaysia ni tak menempatkan penggunaan GIS dalam sukatannya. Contoh macam seterusnya lah, ada lagi macam boleh kita lihat lah, tak semua sekolah ada internet lah, internet yang kuat. Dan ada lagi yang tak ada kemudahan akses internet, kemudahan makmal komputer juga tak ada. Itu masalah sekarang. Seterusnya, kalau dalam kalangan pelajar pula, tak ada pengetahuan GIS dalam kalangan pelajar. Mungkin diorang belajar geografi juga, tapi hanya setakat kat dalam buku je lah. Untuk luar-luar tu macam melebihi lagi lah, tak ada lah. Kalau ada pun, mungkin kalau diorang rajin pun, diorang search YouTube macam tu kalau nak tahu. And then seterusnya masalah lagi, data sukar diperoleh, perisian GIS juga mahal. Tapi tak semestinya kita kena beli. Sekarang ni macam kita dah ada yang macam free kot. Ada yang free macam QGIS, macam tu. Kalau Google je ada je yang free yang boleh guna, tapi perlu kemahiran. Guru tu sendiri kena ada kemahiran untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kalau tak ada kemahiran, macam mana cikgu nak ajar? So, bagi saya, cikgu-cikgu perlu untuk ambil kursus lah tentang GIS ni kalau nak ajar anak murid diorang. Lagi satu, kurang sokongan sumber kewangan. Kalau tak ada kewangan, susahlah nak buat. Macam
Macam tu. So, kesimpulannya bagi saya, kat sini kita patut menggunakan GIS ni kat sekolah, sebab dengan menggunakan GIS belajar, bukan setakat belajar dekat situ je, bukan untuk setakat tu je kita belajar. Habis sekolah kita dah tak ambil tahu. Mungkin nanti satu hari kalau kita gunakan GIS ni kat sekolah, nanti bila murid-murid kita dah habis belajar, dah nak bekerja, mungkin ada yang perlu menggunakan aplikasi GIS ni. Diorang boleh gunakan balik apa yang diorang belajar kat sekolah dulu. Lepas tu kalau diorang masuk U ke, senang lah, diorang dah tahu macam mana nak guna tu. So tak ada masalah lagi untuk diorang lah, untuk diorang pakai, untuk diorang guna benda ni apa semua. Itulah pendapat saya. So kat situlah cerita saya setakat ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Saya nak tambah sikit lagi, saya lupa nak cakap. Saya kat sini macam berharap macam masa akan datang, ataupun macam mana masa-masa yang akan datang nanti kat sekolah-sekolah macam tu, Kementerian Pendidikan, KPM bolehlah untuk cari alternatif macam mana nak membantu guru-guru, membantu sekolah dari segi untuk menggunakan GIS, aplikasi GIS ni dekat sekolah dalam kalangan murid-murid dalam mata pelajaran geografi ni. Sebab GIS ni zaman sekarang ni pun dah memang meluas. Kita pergi mana-mana pun kita pakai juga. Contoh kita keluar, kita nak cari tempat mana kita nak pergi, kita pakai Waze, kita pakai Google Map. So kalau macam budak-budak ni, pelajar ni terus belajar lagi, terus belajar mendalami ilmu GIS lagi, so dia orang akan dapat banyak input daripada penggunaan GIS ni. So bagi saya, KPM perlu buat pembaharuan dalam mata pelajaran geografi ni untuk murid-murid. So dekat sini bila benda tu dah berlaku, lepas tu guru-guru pula boleh diberi kursus bagaimana nak menggunakan GIS, aplikasi GIS ni, cara nak menggunakan, cara nak mengajar murid dia. So bila guru-guru pun dah dapat input, dah dapat dah dapat apa orang panggil tu, dah dapat input pasal GIS ni, so dia orang boleh gunakan untuk mengajar murid-murid dekat sekolah. Pendapat saya lah, kalau boleh pada masa yang akan datang, bolehlah GIS ni digunakan di sekolah suatu hari nanti. Itu je pendapat saya. Okay, sampai situ je lah. Sekian, terima kasih.